Kita stop kat mana lepas? Tak ingat lah. Dekat logik ya. Betul dekat logik ya. Boleh nampak saya share screen? Nampak sir. Okay. Cursor nampak? Nampak cursor eh? Ejar balik. Okay, share screen yang senang sikit. Sebelum tu saya nak buka soalan final. Okay, ni saya dah explain satu group tu, terlupa nak explain kat semua. Soalan final tahun lepas Tahun lepas ke? Beberapa tahun lepas kot, 2019. Yang ni saya jumpa, yang lain saya tak jumpa lah. Soalan ni dia ada 4 soalan Dia ada question 1 to 3. Lepas tu question section B tu kena jawab satu soalan. Jadi 4 soalan yang kena jawab lah. Total 5 tapi jawab 4 lah. Okay, ni contoh yang kamu kena take note nanti. Contohnya soalan lower order thinking CO1, CO2 ni. Dia kata step is a temporary memory storage. Explain the method used to store the data and step briefly. Explain the function. Sini tanya briefly explain the function step pointer. Macam mana step pointer operation. Itu kita dah discuss sikit step pointer kan. Ini soalan B ni dia bagi program. After execute the program, determine the content of register B, C, D. Okay, kena buat observation lah. Apa berlaku step pointer ni dah start kat 3500, load B semua ni. So dia check last kali apa berlaku dekat register B, C, D. Kena tulis kat sini lah. Buat kotak ke. Ni 8 markah sebab dia soalan dia ni soalan yang melibatkan banyak operation kita tengok dan ni. Mungkin ada 2 markah setiap register ni. Kalau salah tu loss 2 markah. Nampak tak ni? Question ni contoh je, bukan soalan macam ni masuk lah. Soalan ni lebih kurang tapi bukan macam ni Ni based on the code specific the content of stack by sketching a diagram of stack. Dia suruh lukis pula sketch macam mana bentuk stack tu, block stack Boleh dengar online okey tak? Okey sir. Okay, sir. So kita translate program into machine code. Okay. Kalau yang masuk makmal saya kemarin, kita dah tengok machine code dalam hexadecimal tu kan. Maksud dia suruh translate kan program ni dalam bahasa bentuk machine code lah. Dalam hexadecimal tu. Itu kena tahu nak transfer kepada machine code. So ni dalam bentuk code dia. Contohnya ACI. Data ni apa? 8 bit ke? So code dia CE data sebelah dia. Jadi kita akan buat ni soalan sebelum final je kita buat kelas lagi sekali lah. Untuk soalan exam ni. Tapi kena tahu hala tuju sekarang ni. Kat mana kita duduk sekarang ni. Kita dah hampir habis lah. Ni habis lah kita punya assembly language lah. Dengan soalan 2, develop assembly language. So dia start soalan pertengahan ni untuk development. So develop assembly language program based on the following segment. So dia bagi copy data from memory location to 100 to B. So dia suruh copy dekat data 2100 ni ke B register. Lepas tu 2001H copy ke C register. Then do
XOR. Apa dia XOR? Instruction XOR apa dia? Kena tengok dia appendix, saya tak tahu. Tu operation value in B register will be the value in C register. So maksudnya value di B ni copy ke C? Kena tahu istilah ni. Macam mana copy ni? Move ke, load ke. Kemudian store the result dalam location 401. So mana nak buat? Swap 4 bit lower with 4 bit upper. Ni least significant lah lower ni. 4 bit upper ni more significant. 4 bit kat atas tu. Daripada bit 0 sampai 3 tu lower. 4 sampai 7 tu upper kan. So swap dekat location ni. Store the result dekat location ni pula. Nampak dia punya game dia dalam assembly language tu penting. So dia kena faham assembly language tu. Sebelum faham assembly language tu, kita tahu structure programming. Sebelum tahu structure programming, kita tahu blok-blok dalam 8085 tu. A tu apa fungsi dia, register dengan flag tu apa fungsi dia. Ni so buat delay. Contohnya delay is most important subroutine. Saya tak rekod lah. Saya rekod lah. Cari recorder. Okay, so soalan B. Okay, suruh buat delay. Most important subroutine. Macam mana nak buat delay? So, dia push program status word, push D, load D. Ada instruction eh. Then, by using 10 megaregister, calculate the total time. Berapa masa untuk subroutine ni complete. Subroutine ni bawah ni delay ni dari delay sampai return ni. Ni subroutine ni. Ni bukan full program lagi. Ni program subroutine sub kepada main program. Yang atas ni ada lagi, sepatutnya atas ada lagi tapi ni dia ambil subroutine je. Bla 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 bla. Soalan higher order. Okay, soalan B. Answer one question only in this section. So kena pilih lah. Contoh soalan ni dia kata automatic washing machine operate as follow. Start button is press to start the laundry. Dia punya karakteristik dia kalau nak start, kena tekan start button cara dia. So kena ada switching mechanism lah dalam program tu. Nak kena check button tu yes or no. Macam mana nak check tu. So valve turn on, valve water insert we turn on. Lepas tekan tu turn on. So apa yang berlaku, signal yang berlaku. Kena baca lah. Dan setiap orang program tak sama. Ni contoh blok lah. Dia bagi contoh blok. So kalau dia kata pakai dekat PC4. So kena pakai dekat PC4 lah switch tu. Sensor dekat PC5. So PC5 kena buat lah program tu. Output dia contohnya dekat PA07. Data address 07 sampai PB07. Maknanya port A dengan port B pakai. Dua port. Sebab apa dua port? Dia pakai dua ni apa? 7 segment. Okay, itu kena buatlah studio code, assembly language, sketch. Macam tu lah structure dia. Soalan 055 lebih kurang juga lah. Cuma content tak sama. Lebih kurang lah. Tadi washing machine. Ni apa? Aircon pula. Tu apa? Control aircon. Temperature aircon. Okay, ada soalan? Soalan final. Tak ada? Kalau tak ada soalan, kita tengok ni ya. Slide Okay, kita sambung dekat sini kot. Macam mana nak hide presenter view ni?
Sekejap nak adjust slide pula lah. Supaya betul pakai split screen. Air dah ada dekat college? Dah habis. Belum. Belum. Tak ada. Hilang balik se. Hilang balik. Saya 3 hari tak ada. Uish, 3 hari dah. Lepas tu ni minum air macam mana? Buang air besar Minum sikit. air mineral beli dekat kedai saya. Oh. Dekat mana kedai yang buka? Ada kedai ni? Terdekat? University kedai 88 Mart tu. Dekat sikit dah. Tapi mahal sikit kan? 6 botol RM6 saya. Sama je. Aduh. Ni apa? Pengurusan hotel kata apa? Hostel. Gosok Ada kata gigi apa-apa? pun susah saya. Aduh. Mandi pun tak boleh je. Tuan dari pagi tak mandi tuan. Sakit perut pun koyak lah saya. Habis lah. Kena guna tisu. Ni. Pihak hostel dia kata apa? MPP kata apa? Okay, tak apa kita sambung. Mana ni? Okay, increment, decrement. Dah masuk lepas kan? So kita start dengan logic N. N implement, dia punya implementation senang je. N kan dia, contohnya NA dengan data A bit. Data A bit sebab dia A tu 8 bit je, 8 bit. So kita N kan dia, simpan balik, store balik content hasil daripada A dengan data tu. Dia mesti A tau. N ni mesti A, register A. Ingat A tu register. So register A tu di N kan dengan 8 bit data. Kenapa 8 bit? Sebab dia panggil immediate N. A N, tak nampak ke sir? Nampak se, nampak ke se. Nampak? Nampak. Okay. Sebab A N, I tu immediate. Ingat immediate tu data yang pure, data yang seketul lah. So data tu 8 bit lah. Sebab apa? A mestilah 8 bit. Register A lah 8 bit. Mana boleh nak N kan yang bit yang besar dengan kecil, susah lah dia punya ni. So cara dia, A dalam konteks, dalam register A tu, content dia tu akan di N kan dengan data 8 bit, simpan balik, store balik dalam A. Maknanya value A asal tadi dia override. Okay So N biasa ANA. ANA ni, kita ingat ANA akan pakai register memory with accumulator. Maksudnya N, A dengan register. Register boleh jadi register B, register C. So register dengan A. So A, N kan dengan register, mana-mana register yang ada dalam CPU tu, yang available yang nak pakai tu. Yang pakai dalam programming kena check register mana yang dah pakai tak pakai. So kena buat structure programming kena sketch out yang mana dah pakai dan tak pakai. So let's say A ni nak N dengan C. So hasil N ni simpan balik dari A macam kes atas. Cuma kes atas ni dia simpan data store, data dia guna tu. Dia ambil 8 bit, itu immediate data. Sekarang ni kat bawah ni ANA ni dia pakai register saja. So register dengan register lah. Register A dengan mana-mana register yang available. Okay. Mana nak tutup pointer. Okay, so O pula. O ni atau kan. A tu dia effect dia kalau salah satu, ingat N ni kalau effect dia salah satu je kosong, dia akan kosong lah result dia. O ni, kalau both zero, barulah result dia zero kan. Ada yang terlupa logik ni. So ORI ingat I je dia automatic dia immediate data.
So data tu mesti 8 bit. 8 bit A akan di-OR-kan, ni simbol V ni OR lah. OR kan dengan data 8 bit, simpan balik dalam A. So OR yang bawah ni ORA. Ingat A ni adalah register. OR dengan register. Register A akan OR kan dengan register next dia. Maknanya B, C, D, H, L. So A OR dengan register mana-mana yang available, simpan balik dalam A. Senang lah. Sama juga dengan case XOR. XOR pun sama je ke case. So XOR I immediate data 8 bit simpan juga dalam A. XOR untuk A register dengan register XRA. So dia akan simpan juga dalam A. Beza dia tadilah I dengan A lah. Immediate dengan register. Ni cuba buat dalam program tu, dalam kamu punya simulator tu. Okay, complement pula. Complement A. So A tadi dia akan invert kan. So simpan balik dalam A. Masuk dalam panah ni dia pergi, dia simpan, dia pergi hantar. So A yang dapat dalam kamu punya register tu, register A, dia akan complement, simpan dalam A balik. Complement with carry status maksud dia CMC complement dengan carry status. Maksudnya dia punya status CY carry flag tu, ingat carry flag dalam flag register. Kalau flag tu yes, dia complement kan jadi no, disimpan balik dalam CY. Tempat yang asal lah. Dia simpan balik tempat asal je. Cuma CMC ni complement ni carry status, carry flag. Carry status flag tu, carry status maksudnya carry flag lah. Carry status ni maksudnya carry flag dalam flag register. Kalau CMA, A register. Dia tak ada BC lah. Tak ada BDE. C tu maksudnya carry status. Ataupun carry flag. Boleh ingat kan? Kemudian compare. Compare accumulator with immediate data. CPI. Ingat adalah immediate data. Data seketul. Data 8 bit. Data 8 ni data 8 bit. Cara dia compare A ni register A, dia tolak dengan data immediate 8 bit data. Okey, lepas tu dia simpan mana? Simpan balik dalam A lah. Kita kena check balik hasil dia, kena check balik hasil dia. So comparison semua ni akan melibatkan arithmetic operation. Sebab tolak kan, so akan terlibat dengan flag register. Kemungkinan flag register, parity, carry flag semua tu akan terlibat. Semua akan terlibat. Kemudian compare accumulator with register or memory, CMP. CMP dia compare kan register dengan register, iaitu register A dengan register mana-mana yang available. So cara dia, A tu akan tolak dengan mana-mana register yang kita nak pakai. Contohnya compare register C. So kita letak C ni. So operation dia, A akan tolak C. So effect dia akan tengok dekat flag register. Boleh? Okay, contoh, kita tengok contoh. Write an assembly program to find a large value between two number at memory location 2000 and 3001 and store the memory location store kat 302, next address dia lah. So cara je origin 2000, kita start kat alamat 2000 lah sebab RAM kita 2000. Load A, ingat load A apa? So content of address 3000 ni akan load ke dalam A. Content dia, bukan value 3000 ni. 3000 sekarang ni adalah address. Address 3000 akan content dia akan di load masuk dalam A. So move A ke dalam B. Tadi dia dah masuk dalam A, content daripada 3000 dekat 3000 ni. 3000 ni simpan dalam A. A pula simpan dalam B. Sekarang A ni dah free lah. Boleh kacau A lah sebab A ni dah simpan dalam B, dah ada backup lah. B ni backup je dia. So load A balik dekat address 3001. Kita nak tengok dekat address 3001 ni. So 3001 dia masuk dalam A. Sekarang A tu
dah ada content of ada value content of 3001. Apa saja ada kat 3001 ni simpan dalam A. Bukan 3001 simpan dalam A. Dia content apa yang ada dalam kat address. Okay, so dia compare B. Compare B, ingat C and P. Dia compare tanpa immediate data. So dia compare A dengan B. Jadi A ni bukan instruction ni bukan operand ni. Ni comment. Comment ni tak terlibat dengan operation. So register A tolak register B sebab dia compare A dengan B. So sekarang ni kalau contohnya if A besar pada B. Kalau A kat register A besar pada B, carry flag tak akan keluar. Sebab tak ada carry A tolak B. Contohnya 10 tolak 5, tak terlibat dengan sembarang carry flag . Tapi kalau 5 tolak 10 contohnya A 5, B 10. 5 tolak 10 kan. So automatic ada carry flag. Sebab apa? Sebab kena carry. Dia kena carry, kena pinjam. Jadi negative value kan. So carry flag kena naik. So cara ni kat sini, kita nak check find the largest value between two number. Two number at memory location. Dekat memory location 3000 dengan 3001 ni, ada dua value. Cuma kita nak check value yang mana dekat dalam content, dekat dalam je ni, content dia, ada value yang paling besar. Yang mana satu yang paling besar? Nak check. Nak compare lah sekarang ni. Nak compare. So, cara dia, kita buat comparison pertama. Yang kedua, kita jump not carry. Kita check. Yang mana ada carry flag. Kalau tak not carry, jump not carry. Kita belajar jump not carry. Oh, belakang ni tak apa-apa. Okay, jump not carry. Kalau no carry flag dalam flag register tu tak ada, tak naik tak jadi satu, no carry flag kan. So dia akan pergi ke store. So apa dia buat? Dia akan store A, maksudnya store content of A tu ke address 3002. Ingat load dia ambil data daripada memori simpan dalam A. Store content of A store to address location. So apa saja dekat A akan simpan dekat 3002. Jadi dia kata find the largest value. Dia cari the largest value antara 3000 dan 3001. Lepas tu simpan dekat 3002. Value yang paling besar tu, the largest value. So kat sini dia beritahu value dalam A tu paling besar dan simpan dekat 3002. Sebab apa? Sebab B ni, A dah masuk B. B yang ialah value A yang pertama, iaitu value 3000. Value content of 3000. Boleh faham ni? Boleh faham ni? Siapa tak faham? Faham sir, baru belajar kat lab hari ni. Oh, belajar kat lab. Okay, bagus. Okay, so saya repeat Saya betul dengan lah. Clement sir. Oh, bagus. So, B akan simpan dalam A. So, sekarang ni A akan hold satu value, iaitu value yang dia katakan value yang paling besar. Okay, so dia akan buat, tadi ke store kan? Dia pergi ke store. Sekarang ni, kalau tak valid, dia turun ke bawah. So, B akan simpan dalam A. So, dia buat balik, iaitu value B yang simpan dalam ke A tadi, hantar ke 3002. So kita akan dapat value yang besar, salah satu value yang besar. Sama ada yang melalui sini ataupun turun ke bawah. Branches lah. Jump nak carry semua, jump ni semua branches lah. Cabang-cabang dia. Okay. Ada siapa tanya soalan? Tak ada? Clement ada Clement. Ada Clement. Tak masuk . Okay, rotate pula.
rotate accumulator right. So dia punya operand dia RAR, R, right. Ingat R, right. So rotate A, right. Kita rotate dia right A ni accumulator. R ni rotate. Rotate accumulator right. Sebelah belakang right, sebelah kanan. So cara dia, tak perlu peduli lah. A kosong, CY semua nak panah tak peduli. Kita ingat macam ni, ingat kotak ni. Blok dah ni, ingat kotak blok ni. So A0 least significant, most significant, belakang ni least significant. Okay, terbalik. Ni most significant, ni least significant. So kalau right, dia bergerak ke kanan. Ni kiri ke kanan. So content A7 ni akan rotate, hantar ke sini. A6 ni akan hantar ke 5 sampailah A0. A0 content dia akan pusing hantar ke CY. So carry flag yang duduk dalam flag register tu akan terima content A0. A0 yang content A0 ni dia copy masuk ke sini. Tetapi A1 akan override value A0. Dia berpusing lah, rotate lah. So A7 akan terima content of CY. Apa yang ada CY ni, dia akan copy masuk dalam A7. So maksudnya data ni shifted. Dia bawa masuk data carry flag dalam A7 tu. Tu rotate right kan. Kena ingat kan, benda ni berlaku dalam register A ni. A register. Dengan flag register. Flag register untuk CY saja. Dia melalui carry. RAR ni dia akan melalui carry. Dia pusing masuk dalam carry. Okay. Nabil. Ke Nabil tengah mandi? Mana ada sir? Ada. Faham tak? Boleh dah sir. Okay, RAL. Rotate accumulator left. RAL ni masih lagi melalui carry. RAL. So cara dia pusing ke kiri. So A0 akan copy masuk A1. So dia copy dalam semua ni lah. So A0 akan copy A1, A1 copy A2, A2 copy A3 sampailah A7. So A7 sekarang ni akan copy masuk dalam carry flag CY. Dan CY akan copy replace data dia ke A0. Data sekarang ni pusing ke kiri. Dia rotate ke kiri. Kena ingat kita start ke kiri lah. Start daripada A0 ke A7 sampai ke CY. Kita balik daripada rotate right ni. Kemudian rotate right carry. Dengan carry ni accumulator dia masih rotate accumulator. Tapi sekarang ni dia buat orang panggil tak melalui. Dia tak melalui carry flag. Rotate right tak melalui carry flag. So cara dia tengok ke kanan ya. So A7 akan copy ke A6, A6 akan copy A5 dan A1 ni akan copy A0. Cuma A0 copy ke A7 dan CY. So maksudnya sekarang ni value A7 dengan CY adalah sama. Tetapi A7 tak terima value daripada CY, tapi dia terima daripada A0. வீடியோ ஓடுற மாதிரி பாஸ் பண்ண பார்க்கறேன். சைடு எஃபெக்ட்ஸ் அவ்வளவுதான். யாரும் பார்க்காமல் என்னை பார்க்கிறேன், என்னை அறியாமல் உன்னை பார்க்கிறேன், சிறு பிள்ளையட உன்னை Kat mana tu ni? எங்களா இதா Kat mana tu? Meriah oh sir. rancak. எல்லாம் full setup பண்ணி வச்சிருக்கியா? Patut panggil kat awak ni. இது பண்ணுங்க. Ni siapa kawan dia beritahu dah. Lemon. Ruzaini. Clement, mana Clement?
Sorry guys. Patut panggil tak jawab lah. Ruzaini kat mana? So, dia akan copy ke A7. A0 ni copy ke A7 dengan CY. Tetapi CY ni tak move data dia, tak copy ke mana-mana. Dia hold data dia. Yang data asal tadi dia akan override. Dia tak akan copy ke A7. Tu RRC. Beza dengan RAR tadi. Okay. Kalau RLC pula, rotate left tak melalui carry. Dia tak melalui carry. So maksudnya dia copy ke carry saja. A7 akan copy ke carry. Data carry tu tak pergi ke mana. Dia akan override. Macam tadi juga, dia akan override. Cuma data A7 ada branch, dia akan copy ke A0. A0 akan dapat data daripada A7 dan A0 akan copy data ke A1. A1 copy A2 ni lah. Ingat data tak sama, data asal dia copy ke sini, data asal ni copy ke sini, data asal ni copy ke sini. Dia bukannya copy data yang sama sini, data yang asal. Dia shift, rotate lah, dia rotate. Rotate data dia, rotate position lah, kita ingat rotate position dia. Katakan kat sini kosong, sini satu. Dia rotate ke sini, sini jadi kosong, sini jadi satu. Dan A7 ni akan pusing ke A0 dan dalam masa sama dia akan copy juga ke CY, carry flag. Okay, tu rotate left carry. Okay, untuk branch instruction. Okay, untuk branch ni penting sebab ramai akan pakai nanti dalam decision making. Dalam decision automatic kena ada branch lah. So, instruction yang biasa kita pakai JMP. Address dia boleh support sampai 16 bit lah. Sama ada nak pakai 8 bit atau 16 bit. Dan dia boleh support 16 bit lah. Jam ni, instruction yang melibatkan 3 byte. Address yang melibatkan 2 byte. Sebab apa 2 byte? Sebab address ni boleh support sampai 16 bit. 16 bit kan 2 byte. Okay, so content dia ni akan copy ke dalam program counter. Kalau condition jam, J ada condition. Contohnya jam not carry, jam carry. Contoh dia akan copy, dia akan pergi ke address yang dia set tu. Tengok contoh lagi. Cuma kena ingat lah, flag register ni akan effect dengan kamu punya instruction belakang ni. Contohnya jam Z. Jam Z ni dia tengok zero flag. Jam Z zero. Kalau zero flag ni rise, D6 ni rise, dia akan jadi set lah, jadi satu. So JZ ni akan activate lah. Dia activate pergi ke mana? Jump zero pergi ke mana belakang ni. Ni condition dia. Kena ingat lah, flag register. Saya terlupa flag register tu apa. Dia ada CY, parity, apa ni? Auxiliary carry, zero flag dengan sign flag. So flag ni akan tengok dalam A. Dia tengok dalam A. Apa berlaku dekat A akan effect dekat flag. Okay. Yang bawah ni dalam CPU ni, dalam register CPU ni B, C, D, H, D, E, H, L semua ni tak tengok. JZ jam 0. Ingat JZ jam 0. Kalau 0 flag yes sama dengan 1, makna dia activate. Z sama 1 dipanggil jam 0. So jam not 0, Z tu akan jadi kosong. Sama ada Z kosong ataupun kita nak check Z dalam register flag ni, satu ada kosong. Kita boleh buat branch lah. Kalau dia jadi kosong, maksudnya yes lah. Instruction ni yes. Kalau dia jadi satu, jam not 0, Z ni jadi satu, instruction ni false lah. Dia pergi ke branch false lah. Maknanya next instruction lah. Jam carry. Kalau carry tu sama satu, dia akan buat operation ni. Apa instruction seterusnya kat sini, nak jam ke mana. Jam not carry, kalau dia tak ada carry, sama lah. Yang lain JPE ni parity flag JPO odd ataupun parity flag not set. Parity flag ni duduk sini. Sign flag ni. Parity dekat D2. D2. Ke depan ni sign flag. Parity ni dekat D2. So parity flag kena ingat. Is yes atau set. Satu ni.
Kalau satu dalam accumulator, dia check accumulator je. So kalau bilangan satu dalam accumulator ni genap, so dia akan naik satu. Mana? Kat sini. Parity ni satu. Bilangan satu dalam accumulator dengan bit satu. Contohnya 0, 1, 1, lain semua satu. So ada dua satu, dia genap kan? So parity flat tu akan jadi satu lah. Carry flat macam biasa berlaku overflow. Bila ada overflow, carry flat naik lah. Carry flat ni yang ke effect tadi dekat belakang ni, kat rotate right, rotate left lah. RAR dengan RAL. JPE jump if parity flat set. Kalau JPU odd lah. Dia even dengan odd. Ganjil dengan genap lah. JPE, JPO. So ni jump sign flat. Jump sign flat not set. Ni JP not set. JM sign flat dia set. Satu. Tengok contoh. Oh ini penting. Faham betul Transfer 10 byte data. 10 byte maksudnya 80 bit. 80 bit kan. 80 bit data from memory location 3000 hash to memory location 3500 hash. Okey, maksudnya ada berapa location tu? Daripada 3000 sampai 3500. 3500. 500 address lah. Kan? Ke berapa? Banyak sebenarnya. Oh sorry, dia transfer yang ni ke sini. Dia jump sini ke sini. So using LDAC dengan STAC. Cara dia move immediate data 10 masuk dalam hash. So, sekarang kita nampak lah, dia nak buat 10 ni sebagai counter. Dia nak count. Dia nak transfer 10 byte kan. So 10 ni tak ada hash. Kerana 10 adalah decimal. 10 decimal masuk dalam hash. Dalam hash register. Load immediate B. Data dekat address 3000 hash, dia copy masuk dalam B. Data bukan 3000 hash, data dekat 3000 hash. Okay, contohnya dekat 3000 hash sebelah ni ada X1. X1 ni dia copy ke dalam register B. Kemudian load immediate data 3500 ke dalam D. Okey, dekat 3500 ni ada data contohnya X1 X1 juga. Dia akan load ke dalam D. Dia akan masuk dalam D data ni. Betul? Dia masuk dalam D. Kemudian LDAC. So sekarang ni melibatkan register A dan pair register. So BC load dekat BC ni. BC ni ada address 3000. BC ada address 3000. Dia copy address 3000 ni. Dia copy content of A ke address. So terbalik. Load ambil address kan. So dekat address 3000 ni, kat B ni ada address, dia whole address. Pointer kan. Dia pointer address 3000, disimpan ke dalam A. Boleh tak? Boleh ingat ni, LDAC dengan stack. Load dia copy data daripada memory. Memory sekarang point kepada B. B sekarang whole 3000. 3000 ni ada dalam BC. Dia ada C kan sebab pair register. So BC whole value 3000, data dia akan load masuk dalam register A. Okey. Okey tak ni? Store pula, store A, daripada A tadi, daripada A, dia store ke point to D, iaitu DC. DC, dia point ke address 3500. So DC dekat address 3500. Content of A tadi ada X1. Dia store ke D, 3500. So maksud dia copy ni, masuk A ni akan hantar ke 3500 melalui pointer 3500. So dalam 3500 ni ada data X1, itu dia copy ni. Dia melalui A lah, melalui A. Ya, ada soalan? Senang, Ikmal ada soalan? Kemudian
lepas dia load, dia store ke D, ke 3500. D ni sekarang ni whole point ke alamat 3500 kan. So dia buat increment B. B tadi ada apa? B ni ada 3000. 3000 jadi 3001 lah. Increment X BC kan. So 3001. Increment X pair register DC. DC akan jadi 3501. Increment jadi 1. So decrement hash pula. Hash ada 10 jadi 9. So dia akan check decrement jump not zero. Melalui decrementation, bila berlaku decrementation, dia akan effect dekat flag register. So bila dia jadi 9, adakah zero flag ni? Zero flag ni akan set jump not zero. Okay. Kalau dia masih lagi not zero, masih lagi not zero, dekat sini belum ada flag not zero, jump not zero, dia akan pergi ke sini. Maksud sekarang kat sini belum jadi kosong lah. Content dalam register A tu. Faham tak? Dia boleh jadi 9 kat sini. Hash boleh jadi 9. So tak ada melibatkan register A tu menjadi kosong lah. So jump not zero, pergi pusing balik ke loop. So dia ke pusing, buat benda sama. Itu dekat address B dah jadi 3001. Sebab dia increment dia kan. So sini dah jadi 3001. Simpan dalam A, content dia. Kemudian store balik A ke dalam D, iaitu 3501. Increment balik, dia increment hash. 9 jadi 8 kat sini. So jump not zero, dia check adakah ada jadi zero flag tu dah jadi kosong atau satu. Kalau not zero, dia buat loop lagi sampailah jadi kosong sini. Bila dia jadi kosong sini, dekat hash ni dia jadi kosong, halt, dia berhentikan program. So sekarang ni apa dia buat? Dia copy ni masuk ke bawah ni. Copy yang bawah sikit, copy ke bawah lagi. Copy macam tu lah. 10 kali dia copy. Boleh? Boleh lah ni. Tidur semua. Boleh. Boleh. Okay. So contoh satu lagi. Kita pakai flowchart. Okay, so contohnya dalam flowchart ni dia buat apa? Dia start, kemudian dia put 255 into register B. Dia loadkan 255 ke dalam register B. Kemudian B1. B1 ni apa lah? Kita tengok dalam program lagi. B pertama lah. B1 ni. B pertama, dia akan masuk dalam register, check register B sama kosong tak? Register B sama kosong tak? Kalau sama kosong, dia akan buat balik yang atas. Iaitu masukkan balik 255. Kalau B tu tak kosong, not zero, dia akan naik ke sini untuk increment B kot, increment B. Sorry, ni bukan B1 ni, minus ni. So sekarang 255 minus 1 jadi 254. 254 betul lah? Dia decrement, tak nampak ni, negatif. So dia tolak 1. So kat sini B ni dah kosong tak lagi. Kalau belum kosong, dia buat lagi kat sini. Kalau jadi belum kosong, dia buat ke sini. Kalau dah kosong, dia buat balik ke atas. Okey, cara dia, kita nak buat delay lah, macam nak buat delay ni. So main, dia labelkan main, move immediate data B 255. So data ni dalam bentuk apa? Decimal, masukkan 255 dalam B. Kemudian label loop, dia decrement B. Ni decrement B ni. Decrement B akan jadi 254. So jump not zero loop. Kalau tak kosong lagi, dia buat apa? Dia akan loop. Ni kalau tak kosong lagi, B tak kosong lagi, dia akan loop. So dia buat apa? Dia akan decrement B. Decrement B, turun ke bawah balik, check balik. Dah jadi kosong lagi, tak lagi decrement. So maksud sekarang dia akan decrement sebanyak 254 kali. Kat sini ya. First dia dah decrement tadi kan, dia kepusing sebanyak 254 kali kat sini. Okay, lepas habis 254 kali, jump ke main. Sebab apa jump ke main?
Sebab B dah jadi kosong. So B dah jadi kosong. Naik atas main kat sini. Apa dia buat balik? Dia loop balik 255 dalam B. Start balik 255 decrement jadi 254. Check balik, pusing lagi. So infinite loop lah. Cuma dia jadi delay. So, ni dia punya contoh flowchart. Okay, ni buat sendiri lah. Write the program based on the following algorithm. If content of memory 2000 besar daripada 255, write 00 to 3000. If content 2500 kecil pada 55, write FF. Gini sama macam tadi. Sama dengan pakai compare. Contohnya kita tengok lah. Ni jawapannya ni. Ni jawapan dia. Dah faham soalan tu? If content 2500 sama dengan 55, write 80 to 3000. Okay, cara dia. Dia akan start. So saya ingat ni maksud dia dah input output ni. Kalau kotak ni operation. Kalau diamond shape maksud dia branches ataupun decision. Decision ni. Yes, no. Ada yes, no. Nampak. So dia input output. Take data from location 2500. Compare dengan 55. Sebab apa compare 55? Kena check. Adakah kecil ataupun besar ataupun sama. Kalau dia kecil 55, data dekat value dekat address 2500. Kalau dia kecil daripada 55, tulis 00 dekat address 2000. Kalau dia besar, tulis FF. Kalau sama, tulis 80. So dia check data kecil pada 55 tak? If yes, move 00 to accumulator. Kemudian kalau no, dia check lagi. If data ni besar pada 55 tak? Kalau yes, ditulis FF ke accumulator. Kalau sama, maknanya dua-dua ni invalid, bawah ni sama, dia ke yes ke dia akan move 80 ke accumulator. Okay, hasil dia kat sini, dekat accumulator dia akan store ke address 2000. Sama ada 00, FF, 80 ke. So hasil ni salah satu daripada tiga ni akan store ke address 2000. Tu menjawab soalan ni lah. Tapi ni dalam bentuk flowchart je. Dalam program, kita translatekan dia load A 2500. So maksudnya kita load data daripada alamat 2500 ke dalam A. So dia buat apa? Dia compare immediate data 55. A ni tolak dengan 55. A tolak dengan 55 tadi kan? Compare. Boleh faham ni sama sini? Masuk dalam test kot. Okay, smaller dia check. Jump not carry. Bigger. Kalau not carry, tak ada carry tadi. If carry flag sama kosong lah. Tak ada carry kan. Maknanya tak ada carry lah. So ni valid. So dia pergi ke bigger. So apa dia buat? Kalau tak ada carry flag ni, jump 0 equal. Okay, kalau zero flag tu, yes, zero flag jadi yes, satu ada zero dalam A tu. Maknanya semua A tu jadi zero. So statement ni kalau valid, dia buat apa? Dia pergi ke equal. So maksudnya statement ni atas ni tak betul, kat sini betul. So maksudnya datanya 80 akan masuk dalam A. Jadi dia akan pergi ke store A 3000 hash. So 80 akan masuk dalam A. A ni ada data 80, simpan ke dalam 3000. Maknanya tak boleh nak jump ke bigger kan? Kalau bigger, dia pergi ke sini. So maksudnya 00 akan copy ke A. Data 00 copy ke A. So jump ke store. Terus ambil data dari A, terus ke store untuk store ke 3000. Tadi case pertama, dia check.
carry flag tu. Carry flag tu jadi kosong tak? Maknanya ada carry tak? A ni tolak 55. Kalau A ni besar daripada 55, of course ada carry flag kan. Tapi kalau A tu kecil pada 55, maknanya A ni kecil, tolak 55, ada carry flag. Bila ada carry flag, dia akan jadi 1. Bila carry flag jadi 1, statement tak valid, dia tak boleh pergi ke bigger. Dia pergi ke bawah ni, dia turun bawah asli, dia turun bawah ni, MVIA. So maksudnya, dia kena hantar kosong-kosong ke dalam A. A ni akan hantar melalui jump store. A ni we hold satu value iaitu 00, dia pergi ke store. So dalam A sekarang ni ada value 00 akan store ke address 3000. Jawab soalan ni. Kalau dia kecil, dia store 00 ke address 3000. Maksudnya dekat address 3000, kalau dia kata betul 0, kalau kita data dekat sini ni kecil, dia tahu kan kosong. Ada kosong dekat 3000 tu. Ya, minat ya. Okay, clear? Okay, kalau dua-dua ni fail, okay, jump kat sini fail, maknanya turun ke bawah. Yang ni pun fail juga, dia turun ke bawah, dia akan check 80 terus masuk A. So maknanya value dalam accumulator tu sama dengan value 55 lah, immediate data ni. Tadi case pertama ni kalau dia tak ada carry kan. Kalau dia ada carry, turun bawah dia buat ni. Dia buat yang ni. Masukkan kosong-kosong dalam A. Kemudian A sekarang ni terus pergi ke tempat yang dia labelkan store. Jump. Dia terus jump store. A ni hold value kosong, address 3000. Kalau dia tak valid, kalau dia valid ni, iaitu A ni lebih besar daripada 55, tak ada carry flag, dia turun ke bawah ni, bigger kan. Dia check, jump 0 equal. Kalau 0 flag tu yes, kalau 0 flag yes, dia pergi ke equal bawah ni. Kalau tak valid, zero flag tu tak naik, zero tu tak berlakunya rise up ataupun tak jadi kosong lah. Zero flag jadi kosong, dia akan buat bawah ni, iaitu masukkan FF, kosong FF ke dalam A. So A ni carry value FF. FF akan pergi ke store, kosong FF tu simpan ke dalam address 3000. Simpan tu lah. Tapi dia punya program nampak complicated sikit. Boleh? Make sure faham betul ni. Fatin tu kamar Arya, ada? Faham tak? Kat mana tak boleh? Tak, sebenarnya saya kena study balik ni. Tak boleh lah kalau macam ni je tak boleh lah. Kena tengok. Backup lah. Andai kata ni, kena study balik. Tapi tak study dah mana ni. Okay Mia ada Mia? Mia Abdullah. Ya, saya. Macam mana ni? Kalau yang ni saya faham je. Okay lah. Faham tak apalah. Nanti saya buat backup balik lah. Okay. Unconditional call subroutine. Okay. Call function, instruction call ni, dia melibatkan address maksimum 16 bit. Dia boleh pergi 16 bit lah. Maknanya kalau 16 bit, 8 bit boleh lah. So, program counter high akan pergi ke step pointer -1, low akan pergi -2. Dia akan tolak 2 lah step pointer tu.
low program counter kan 16 bit. Stack pointer akan tolak 2, simpan stack pointer. Tu maksud dia ni, istilah dia. So dalam call ni dia melibatkan 3 byte, byte 3 tu maksudnya 3 byte instruction ni. So address ni melibatkan byte tu, dia ada 2 byte. Itu 8 bit campur 8 bit, jadi 16 bit kan. 16 bit. So 16 bit ni adalah 2 byte So benda ni akan copy masuk dalam program counter. C condition sama dengan J ni. Conditionnya JC, J, NP, macam carry semua ni. So ini sama juga. Kita tengok contoh sikit lah. So, CZ call if zero flag set. Dia akan call belakang ni call label lah. Dia call label mana untuk dia pergi. Dia pergi ke terus subroutine tu. So, kalau Z sama dengan 1, zero flag tu jadi 1, dia pergi ke label. Kalau not 0, CNZ not 0, dia pergi ke label not 0. Maknanya Z tu sama 0. CCY, kalau CC maksudnya space ni ada space lah. CC maksudnya carry flag sama 1. Ni ada space tau. Okay, kalau CC maksudnya carry flag sama 1. CNC not carry Ni call carry. Call if not carry. Ni call if sign flag set. Call if sign flag not set. Ni call if parity flag set. CPO call is parity flag not set ataupun odd lah. Ni even lah, macam tu lah, nak ingat. Genap dengan ganjil, parity kan. RET return from subroutine. Kita dah buat subroutine, contohnya kita buat subroutine delay dia. So nak keluar daripada dia akan stay dekat return. Dia akan return dekat stack pointer yang terakhir yang dia simpan. Stack pointer yang dia store terakhir simpan. Contohnya SP simpan dekat program counter low. Next stack pointer ditambah 1 simpan dekat program counter high. Kalau stack pointer yang terakhir tu ditambah 2 simpan dekat stack pointer. Jadi R condition sama dengan tadi, return for subroutine tapi ada condition. Contohnya RZ, RNZ ni, RPO sama juga, condition sama. Cuma ingat dia akan check dekat flag register semua ni. So apa berlaku dekat flag register akan effect dekat semua return ataupun jump ataupun call dia. Okay, ni contoh. Contoh ni sangat penting kan. Okay, example find the smallest value. Smallest value ni nak value yang paling kecil between memory location 2100 hash and 2101 hash and store at 2200. Okay, dia suruh cari value paling kecil. Smallest value between memory content 2100 and 2101. Antara dua address ni ada dua data yang mana yang paling kecil dan data yang paling kecil tu disuruh simpan dekat 2200 hash. Okay, then also find the smallest value between memory content 2010 and 2011 and store dekat 2201. Okay, sama juga macam atas, semua dia ada content di memory location, dua location lain. Compare data dekat dua tempat ni, simpan dekat 2201 hash. Okay, so dia buat apa? Dia melibatkan stack pointer kan. So load stack pointer 3FF. So 3FF ni, 3FF kosong ni masukkan dalam stack pointer. Okay, kemudian load A 2100. Dekat address 2100 ada data, simpan dalam A. Then move BA. A tadi, data daripada address 2100, simpan dalam B. Kemudian loop balik A 2101. Dekat address 2101 ni, disimpan dalam A balik. Kemudian dia buat apa? Dia call find small. Dia call find small ni, call terus pergi ke label find small ni. Find small ni bukan wajib find small ni. Dia label, boleh cari nombor kecil. Dia masih ada bersambung lah, tak boleh ada space. Find small ataupun cari
Jangan hafal find small macam ni. Find small, compare B. So maknanya compare A dengan B. Cara dia A tolak B. Dia compare, buat instruction macam asal tadi. Dia compare A, B. Kalau ada carry, dia pergi ke exit, return, keluar. Maksudnya A tolak B ada carry, maksudnya A tu kecil lah. So A kecil, dia memasukkan, dia pergi ke return. And dia exit terus. Channel ada carry. Sebab apa dalam A sekarang ni ada value yang paling kecil. Faham tak sampai sini? Compare A, B. A tolak B. So kalau A kecil, ada carry flag, jump carry, exit, return. Dia return ke mana? Return ke tempat sini balik. Sebab dia call sini kan. Ingat, return ni bukannya end program tau. Exit ni bukan exit program tau. Exit maksudnya exit subroutine. Find semua ni subroutine dia. So return ke mana? Return ke sini. Return ke balik ke sini. So dia buat next program counter iaitu store 2200. A ni store kat 2200. Apa dalam A? Itu value paling smallest tadi. Value yang smallest dekat A yang dia buat dia kan. Value tu dia simpan dekat 2200. Macam ni lah. Simpan dekat 2200. Okay. Kemudian dia buat apa? Load A 2110 iaitu second pair memory location. Dia buat dua ni, dia compare dua ni, simpan kat sini pula kan. Copy je sebenarnya. Copy balik. Paste kat sini. So dia buat A move dalam B, load dekat alamat 2101, kemudian call find semua balik. Cari balik kat sini. Pakai subroutine sama. So dia compare A yang dia masuk tadi dengan B. B ni ada value apa? Value yang A dekat alamat yang kedua, iaitu alamat 211 hash dia. Disimpan dalam B. So A tolak B, yang mana lagi kecil? Kalau dia kecil, maknanya A ni kecil, ada carry flag. Bila ada carry flag, jump carry is yes. Yang carry is yes, exit. Dia pergi return, naik ke sini balik. Dia buat apa? Dia buat store A 2201. Value A tu, yang paling kecil tu, disimpan dekat address 2010 kat sini. Kemudian apa? Restart satu. Dia buat balik. Habis itu program. Dia faham tak? Kalau case dia besar ni, kalau case besar sama juga lah. Contohnya dekat sini dia besar. A tu besar pada B. A tolak B tak ada carry flag. Not carry flag. So kat sini tak valid. Dia tak pergi ke exit. Dia move A, B. Maksudnya B akan copy ke A. Kemudian return juga. Return apa? Return value B. B akan naik ke sini balik ataupun sini lah. Mana kita buat dia. Kalau return ke sini, dia akan store value B tu dalam A dia ke alamat ni. Loop balik 2001 ni. Move A ke B loop ni untuk buat next instruction ni. Okay. Boleh faham kan ni? Cuba bagi buat sendiri lah, lukis-lukis sendiri. Pusing-pusing sendiri. Tak faham tanya saya, tak apa. Kalau tak tahu nak tanya pun buat ni lah. Buat nak tanya soalan tak apa. Dalam lab pun boleh tanya. Tanya dalam lab tak apa. Tanya siapa-siapa tak apa. Ya. Macam mana cikgu saya tanya yang KMPB tu dia compare dengan mana? Tak dengar? Kuat sikit. KMPB. MPB mana? Dia compare dengan CMP. Okay, CMP. Kita tengok CMP balik. Compare mana? Ni. Okay, ni CMP CMP register. Kalau CAPI maknanya pakai data. Kalau CMP, maksud dia compare A dengan register. A akan tolak register ni dia pakai. Sama register B, C, D, E, H, L. Okay, tu maksud dia. Ingat A tolak register kan? Okay, so kat sini maksudnya CMPB, A akan tolak B. A tolak B, lepas A tolak B,
Dia check carry flag. Kalau A kecil, kalau contohnya saya bagi A tu sama dengan 5. 5 tolak 10, B katakan 10 kan. Ada carry flag. Jadi carry flag akan ada. Bila ada carry flag, dia pergi ke exit. Bila exit, dia return ke program asal. Soalan tadi kan CMP tu dia compare dengan apa kan? CMP compare A dengan B. A tu ambil kat mana? Itu dia ambil dari sini. Store A tu. Dekat alamat 2200 dia store dekat A. Kemudian sorry, atas ni lagi. Dekat 2100 ni dia store dekat A. A ni copy ke B. So 2101 ni simpan balik ke dalam A, loop ke dalam A balik, kemudian find small, recall find small. So sekarang ni value terakhir A adalah content of 2101. Okey, kat bawah ni compare data dekat 2101 compare dengan data dekat alamat dengan A, iaitu 2100. So kalau A tolak B ada carry flag, baru dia buat exit. Cik, Okey. Cik. Ya. Maksudnya A tu sekarang 2101 tolak dengan B 2100 macam tu. Dekat atas. Okey. Okey, A sekarang ni dia swap A sebab dia nak pakai A kan. Dekat 2100 simpan data dia ke dalam A. Dia bukan ada 2100 dalam A tau. Dalam A dia ada data yang disimpan dekat alamat. Kat sini alamat lah. Dia data dekat alamat ni dia copy ke A. Tu masuk load lah. Kalau move dia copy seketul masuk dalam tu. Tu beza move dengan load lah. Load ingat dia ambil data dekat memori, dia masukkan dalam register. Okey, sekarang dalam A ada data dekat memori data daripada alamat 2100. Kemudian data dia, contohnya data ni adalah 5. 5 ni masukkan dalam B, copy dalam B. So, sekarang A ni dah free lah. Dah secure sebab B dah backup untuk data A. So dipanggil lah data yang kedua, alamat 2101. Alamat 2101 nak compare dua ni kan. So dia masukkan dalam A. So tak ada effect lah dengan A tadi sebab A tadi dah simpan B. Rupanya B ni hold value yang pertama, iaitu data dekat alamat 2100. Okay, so jadi A iaitu data 2101, data dekat alamat 2101 ni dia akan tolak dengan data dekat alamat 2100. Faham? Dia tak tolak alamat tau. Alamat dia tak tolak, data dekat sini. Sebab data ni dah transfer masuk register. Faham. So dia check buat kat sini sampai sini balik. Proses yang sama juga, iaitu dia simpan ni dalam ni simpan dalam B, ni simpan dalam A. Data ramai tertukar kot nanti alamat dengan data. Sebab kita beritahu value between memory content ni memory lah, memory address. Dalam ni ada data. Okay, ada soalan? Lepas tu nanti jawapan katakanlah nak jawapan nilai tu nak tulis apa Kalau dia bagi nilai lah. Kalau bagi nilai, apa sahaja yang disimpan dalam memori takhir lah. Contohnya memori takhir kat sini dekat 22101 dengan 220. Maknanya dua ni store kat sini dengan kat sini. Apa data kat sini. Sebab kalau check dua ni, yang mana lagi kecil, nak cari yang kecil kan, yang mana lagi kecil, data yang kecil tu salah satu ni dia copy masuk ke sini. Ataupun kat sini 2100 hash ni, katakan dekat 2101 ada data yang paling kecil, dia akan simpan tempat ni. So kita beritahu lah dekat alamat ni ada data apa.
Dia by stacking lah. By stacking maksudnya dia kan komputer kalau kita belajar first chapter tu, dia ada sequence. Dia kena ikut sequence. Dia tak boleh nak buat serentak parallel benda ni. Dia kena transfer ke A transfer ke B transfer ke sini semua tu. Faham? Sir. Ya. Yang subroutine tu dia boleh letak mana-mana dalam program nggak ataupun dia mesti di bawah? Macam mana? Subroutine. Kalau subroutine saya letak di antara Putus lah. find small pertama dengan find small kedua, boleh nggak tuh sir? Okey, subroutine ni yang find small ni. Itu subroutine subroutine yang di bawah tu, which is the CMPB. Kalau saya letak selepas ya. Kalau saya letak di antara find small yang pertama dengan count small yang kedua, boleh nggak tuh sir? Ataupun mesti di bawah? Okey, kalau letak kat sini tengah-tengah ni. Betul? Sorry sir, saya Letak kat sini ke? ya. Boleh nggak tuh sir? Boleh letak kat tengah. Bila letak kat tengah, dia buat yang ni Ya, kan. Dia terus masuk. Yang masuk ni kat sini. Kemudian dia dah store semua-semua. Lepas tu dia terus masuk sini balik. Terus masuk. Sebab ni kan dia sini. Dia buat lagi sekali. Dia ikut susunan tau benda ni. Jadi dia kacau program kat tengah ni. Dia buat lagi sekali comparison. Faham? Okey, faham sir. Dia kacau program sebab dia dia ikut flow. Kita buat sekarang ni call, jump semua tu branches supaya dia boleh buat decision yes no. So better letak last sekali ya. Subroutine kebiasaan letak last sekali ya. Kalau nak letak juga dalam ni. Kalau nak letak juga boleh. You kena terminate program ni, jump ke tempat lain pula. Faham? Kat bawah ni letak jump. Sini jump. Jump ke mana? Carilah label baru, buat label baru sini. Tentu jump ke sini terus. Jump situ terus. Sebab kat tengah ni ada program baru. Boleh juga. Okey, faham sir. Thank you. Complicated. Jadi banyak sangat instruction. Okey, ada soalan lain? Sir, ada soalan. Yang N tu kat hujung tu ada pakai? N pakai. Sebab dah habis. Bila dah habis semua. Okey, saya padam sekejap. Okey, bila dah habis semua ni, ikut flow kan. Ini flow, return ni semua dalam subroutine ni. Jangan peduli sangat ni subroutine. Bila dah habis sampai RST 1, dia kena end juga. Kena habis. So program itu sepatutnya ada end lah. So maksudnya kalau dia sudah pergi ke RST 1, dia tak akan jalan subroutine lagi ya. Dia terus end lah. Ya, betul. Sebab dia nak compare ni sekali je. Ni sekali je compare, ni compare sekali je. Dekat RET ni dia akan return ke mana? Dia akan return ke sini. Return ke situ. Tadi dia buat kat sini. Tadi first dia buat kat sini. Lepas dia call, dia masuk subroutine. Kemudian return ni menyebabkan dia boleh patah balik ke sini. Kembali ke pangkal jalan. Return. Keluar daripada subroutine. Fungsi return tu keluar daripada subroutine.
Okey, sir. Faham. Okay. Sarvin Kumar ada? Ada sir. Tak faham? Faham tak faham? Faham sir. Okay, orang lain ada soalan tak? Yang ni kena hadam betul-betul semua ni. Dia tak boleh hafal lah sangat benda ni. SP, move to PCL. Cuma faham apa kegunaan dia. Macam RZ ni. Kena faham, wajib kena faham RNZ. Return not zero. Return carry. Tadi tak save. Hilang lah. Okay. Ni step pointer. Step pointer ni. Sekejap tengok. Yang tadi okey tak? Lama sangat dia jadi payah nak hadam benda ni. Kelas sejam sepatutnya. Pukul apa habis kelas kita? 3 sampai ke 4 Oh tadi terlambat 4:30. Sepatutnya pukul 5 kan. Sebenarnya kelas 2 jam tu 1 jam belakang tu sepatutnya ni orang punya ni je panggil apa? Asynchronous learning. Pop ni saya buat video dia pop push pop Boleh. Boleh sir, boleh. Boleh sir. Sebab saya rasa Boleh. tak boleh hadam dia tepu sangat. Boleh sir. Okay lah. Cuma next week Sir Amy akan ambil alih kelas. Dah habis kita assembly sebenarnya. Last ni step dengan machine control ni, push pop ni. Inilah ni. Saya upload video. Benda video yang lama saya dah bagi link kan. Lepas ni saya upload balik dalam classroom. Saya terlupa link tu kat mana. Ada dalam group kan. Minta tengok lah. Minta tengok video tu sebab saya letak dalam link tu supaya kamu boleh download masuk dalam PC. Kalau tengok YouTube kadang-kadang payah juga nak download YouTube tu. Internet slow, kalau boleh download tinggal je tu boleh ada download. Tengok bila-bila masa. Okay, ada soalan? Lab esok group saya Group saya esok lab print siap-siap. Binding ataupun punch hole tu bagi semua lab 0 sampai lab 9 0 sampai lab 9 kot. Sampai ada lah dalam satu folder, satu file. Saya tak nak pakai komputer sebab susah nak tengok PDF dengan program. So print, untuk stack ke print, buat punch hole lah tak apa, punch hole. Buat jadikan buku. Esok dengan lusa lah. Lab group lain pun buat macam tu juga tak payah tengok PDF. Sebabnya menyusahkan hidup. So, esok lab mungkin saya lambat dalam 10 minit, 5 minit kot. Lambat sikit lah. Tapi main awal lah. 8 esok lah. 8 jadi start 8 5 minit, 8:10 lah. Saya nak pergi tampering untuk attendance dulu. Ambil masa sikit nak berjalan kaki. Okay, ada soalan? Cik Muhammad Amir, ada? Tak ada soalan lagi saya. Semua duduk kat universiti dah kan? Ada tak yang duduk kat kampung juga? Balik kampung ada lagi. Ada lagi duduk kat kampung Rasa ada. Kena contact dengan PR sebab apa duduk kat kampung tu. Sebab kita buat final exam dan lab bersemuka. Lab ni tak boleh buat online sebab dia melibatkan hardware. Kalau nak buat online juga, modul tu kena ubah banyak benda. Ubah kamu punya understanding tu tak terdapat lah. Lab tu dia berguru, adab berguru ni kena belaga lutut lah. Kata orang dulu kena belaga lutut. Kena face to face. Baru berguru. Nak online benda teknikal ni dia susah sikit. Macam ni lah. Macam online belajar ni susah. Kalau dalam face saya boleh go through seorang-seorang, boleh tunjuk kat seorang-seorang tu. Okay, tak ada soalan. Nanti saya compile video lah. Okay, terima kasih. Study lah. Jangan study banyak sangat. Study cukup-cukup lah. Cukup-cukup dapat A.
Kalau semua dapat A susah juga saya nak makin dia. Kena? Assalamualaikum. Selamat. Waalaikumsalam. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Waalaikumsalam, sir.